Jadi untuk yang betul, saya ingin beralih kepada pembangunan luar bandar. Satu lagi aspek yang dekat di hati, kerana memang inilah aspek yang terlibat secara langsung dalam bagi saya yang datang daripada pihak luar bandar ini, kerana di sinilah yang penting untuk kita bangunkan semula peruntukan yang diberikan, dan kementerian ini juga telah menjangkau usia 5 dekad untuk kita bangunkan dengan beberapa sasaran khusus untuk pembasmian kemiskinan, meningkatkan kualiti dan akses pendidikan, penjagaan kesihatan, bekalan elektrik dan air, kemudahan asas kehidupan yang lain. Saya sebut semua ini kerana melihat kepada 5 dekad perjalanan Kementerian Luar Bandar, dan situasi yang ada pada hari ini, kita rasa kita kena ada sedikit rombakan, melakukan sedikit kesungguhan, komitmen yang lebih kuat untuk kita bangunkan kawasan luar bandar ini. Peruntukan tidak besar secara umumnya, tetapi jika sampai dengan tepat kepada sasaran, ia tidaklah tersasar kepada pihak yang lain. Saya sebutkan ini kerana kita yang merisaukan kita adalah sistem penyampaian yang dilakukan melalui agensi-agensi wilayah yang terlibat di bawah Kementerian Luar Bandar, khususnya kami di utara dengan Kedah, dengan Mada, kemudian dengan Kesedar, Ketengah dan lain-lain. Sebagai contoh yang saya sebut di sini adalah bila berlaku perubahan pengurusi Kedah pada awal tahun 2010 ini, maka beliau menyiasat balik keadaan yang berlaku. Dengan terang-terangan beliau menyebut sebelum ini banyak berlaku penyelewengan dalam pembahagian rumah, iaitu dalam projek PBR, projek bantuan rumah ini, sebahagiannya telah diberikan kepada mereka yang berkemampuan dan menerima rumah ini. Jadi kali ini kita harapkan pihak Kementerian Luar Bandar ini lebih sensitif dan peka melihat keadaan ini dan meninjau dengan keadaan yang lebih baik apa sebenarnya yang berlaku, dan apakah benar-benar sampai peruntukan yang kita keluarkan ini untuk sampai kepada pihak yang sepatutnya menerima. Saya juga boleh menyebut di sini bila ada kesempatan pergi ke Sibu pada awal tahun itu hari, pada pilihan raya kecil Sibu Tok Ini Bertua, bila berkesempatan melawat salah satu daripada rumah panjang yang ada di rumah panjang Tuan Rumah Nari Anak Lubang, iaitu Jalan Oya, Sibu. Saya melihat rumah panjang yang hanya ada 32 pintu dan hanya sekitar 1.2 ataupun 1.5 km daripada jalan besar. Tetapi saya melihat apabila saya berbincang dengan tuan rumah ataupun ketua rumah panjang lah, saya melihat permohonan yang mereka telah buat pada 28 hari bulan 2 2005 untuk minta jalan untuk dibaiki dan sebaiknya diturak juga tidak dilakukan. Itu tahun 2005. Dan juga yang menyedihkan ialah bagaimana pada 13 Mei 2005 mereka telah keluarkan surat untuk minta 32 tangki najis untuk mereka sediakan sistem tandas yang lebih baik untuk kesihatan, juga tidak diberi sampai ketika yang kita melawat pada tahun 2010. Jadi sebagai salah satu contoh yang ingin saya sebut. Saya ada beberapa perkara lagi yang kita sebut dapat contoh secara jelas. Contohnya mereka minta supaya disediakan, dipindahkan meter air daripada tepi jalan kepada rumah. Pada tahun sebelum itu juga tidak disediakan dan diberikan perhatian. Mungkin kita minta pada kali ini Kementerian Pembangunan Luar Bandar membuat siasatan yang lebih baik supaya perkara-perkara ini tidak berulang, bukan saja di Sibu, Sarawak, tetapi juga di tempat-tempat lain, kerana ianya adalah satu sistem penyampaian yang benar-benar untuk memberikan kemudahan kepada rakyat jelata, rakyat yang lebih ramai, bukan di kalangan 40% terendah, tetapi mungkin kumpulan ini kalau kita pecahkan 40% mungkin di kalangan 10% yang paling rendah yang Datuk Ibu Tua. Dan sebagai rumusannya, saya melihat setelah berbincang, setelah di hujung juga penggal pertama ini hampir 3 tahun, dan melihat pengalaman rakan-rakan ahli Dewan Negara yang dah hampir 6 tahun macam Datuk Musa itu, saya ingin mencadangkan kepada Perdana Menteri lah, sebagai Menteri Kewangan, supaya apa yang kita sebut tu semakkan balik, lihat balik, supaya ahli Dewan Negara ni boleh bertindak dengan lebih berkesan di seluruh Malaysia. Kalau nak panggil satu Malaysia pun satu Malaysia lah bertindak. Datuk Musa bukan hanya bertindak di Bukit Mentajam, dia juga boleh pergi ke semua tempat yang lain
begitu juga dengan kita akan cuba bantu kerajaan menjayakan rancangan Malaysia ke-10 di seluruh Malaysia. Jadi antaranya ialah kita perlukan satu, menyediakan pegawai penyelidik yang kali ini dibayar oleh pihak kerajaan. Kita keluar duit poket kita. Kita perlukan pihak kerajaan melihat dan meluluskan balik peruntukan yang pernah dikaji sebelum ini. Kita tak mau lagi jawapan sekiranya, namun, akan, itu tak payahlah. Kali ini luluskan peruntukan pegawai penyelidik sekitar RM2,000 yang disebut oleh Datuk Menteri yang menjaga Parlimen sebelum ini. Dan begitu juga telah dibahaskan panjang oleh kawan-kawan kita tentang bagaimana peruntukan allowance RM750 untuk perjalanan dalam kawasan kita. Kita menghadiri lebih daripada 20 program komuniti dalam ruang lingkup di bawah 32 km itu. Tetapi ya, dalam tanpa kita perlu buat tuntutan kerana tidak dibenarkan. Tetapi akhirnya tuntutan perjalanan yang jauh ini ditolak 750. Saya rasa ahli Dewan Negara boleh setuju ke? Senyap macam tak setuju. Kalau tak setuju jangan bagilah, Menteri. Kalau mereka setuju baru boleh bagi, jangan saya seorang. Jadi saya rasa itu sajalah sebagai ingatan kita. Saya akhiri dengan peringatan bahawa perancangan RMK 10 telah disusun rapi, memacu negara kepada berpendapatan tinggi. Kalau apa yang telah berlaku tak ambil iktibar lagi, sampai masanya harap untung dapat rugi. Ahli Dewan Negara pulun berbahas macam berdebat, menegur sistem penyampaian harap diperbaiki. Menteri Timbalan Pegawai harap mencatat agar ke hadapan nanti tiada ketirisan lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat